نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita selaku hamba kita mengingati Allah setiap sudut pemberian nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku hamba. Kita bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kita melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala dan juga kita meninggal segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mengikuti jejak langkah sunnah Nabi SAW dan kita menjauhi segala benda yang bercangguh dengan sunnah Nabi SAW untuk sama-sama kita menjadi manusia yang lebih beruntung sama ada di dunia dan juga di akhirat. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, di pagi Jumaat sama-sama kita melaksanakan solat fardu subuh di masjid. Kita bangkit daripada tidur untuk sama-sama kita mari semaya. Dan kita tahu sesungguhnya di masjid Khairiyah ni, apabila datangnya hari Jumaat, selain daripada kita hamba Allah, kita nak mendengar khutbah pada hari Jumaat. Kita tahu kata setiap hari Jumaat ni, dia mengadakan khutbah di masjid. Cuba kita tengok gambaran di dalam Islam ni. Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia ni. Allah Ta'ala beri kepada agama Islam ni tak serupa dengan agama lain. Allah Ta'ala menjaga hamba dia. Nabi nak jaga umat dia ni. Sampai setiap hari Jumaat ni, manusia pakat pergi masjid daripada semaya pasal senyap-senyap 4 rakaat Zuhur diganti dengan semaya Jumaat adanya khutbah. Daripada kita semaya hari bukan daripada hari Jumaat ni, semaya Zuhur senyap sudah wisalah pakai kelik. Hari Jumaat ni Islam nak menjaga agama dia iaitu agama Allah, nak memberi peringatan kepada semua umat Nabi SAW. Kalau kita tengok hari Jumaat ni, satu hari yang tak serupa dengan hari-hari lain. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, khutbah hari raya ni, kalau dalam setahun 2 kali kita boleh dengar. Dalam setahun 2 kali yang kita boleh dengar daripada khutbah Tok Khatib memberi nasihat diri dia sendiri dan juga kepada semua umat manusia. Tapi hak paling acak, hak paling kerak sekalinya di dalam kehidupan hari kita hari Jumaat. Kita khabar kata hari Jumaat ni, kadang-kadang hari biasa ni kalau kita tak segi mai masjid, tidur ke tak apa lagi. Kita bangkit daripada tidur, kita semaya di rumah tak apa lagi. Tapi hari Jumaat ni manusia ni pakat jaga belaka, takut terlucut dengan semaya Jumaat. Pentingnya Jumaat. Sampai manusia ni setiap kali datangnya hari Jumaat pakat nak dengar belaka khutbah daripada Tok Khatib. Apa yang kita boleh daripada khutbah pada tiap-tiap hari Jumaat? Hikmat yang Islam mengadakan semaya Jumaat, yang Nabi nak jaga kita selaku umat ni, oleh kerana manusia itu sendiri, kalau tidak ada menasihati di antara satu sama lain, teraju dia akan putus ke jauh, gelecoh daripada selorek.
hak dasar Islam nak pergi dia menuju Allah, dah orang panggil gi kepada jalan sunnah Nabi, dia akan gi pasal cara dia. Dan sebab tu Islam ni mendengar khutbah ni kadang-kala setengah pada ulama ataupun setengah pada mazhab ni, siapa-siapa pada hari Jumaat orang duk baca khutbah, kita duk kecek, maka tak sah semaya Jumaat dia. Siapa kata tangga tu? Dan nak ayatnya pentingnya kita mendengar khutbah daripada Tok Khatib. Islam ataupun Allah Ta'ala nak menjaga kita selaku manusia daripada gelecah re agama Islam ataupun sunnah Nabi ni. Dah, wi nasihat semua tiap hari Jumaat. Dan sebab itu saya kata hari Jumaat ni, sebelum daripada kita nak mendengar khutbah di masjid-masjid ni, dan di masjid khairiyah kita, pagi subuh ni, dia nak ada kuliah menasihati di antara satu sama lain. Dan kita selaku hamba Allah Ta'ala, yang pertamanya, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang suka mendengar ajaran daripada ajaran Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Satu karakter ayat yang saya baca, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Mereka-mereka yang suka mendengar daripada pengajaran yang datang daripada Allah dan juga sunnah Nabi SAW, mereka tidak hanya dengar saja. Dan kita orang Allah Ta'ala wi nikmat pendengaran ni, kadang-kadang kita kena gijing di hati kata. Dan berapa ramai manusia yang mengaji, berapa ramai manusia yang mendengar sahaja. Tapi fayattabi'una ahsana, satu kalimah yang kita dengar di dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala kata, orang yang suka dengar, suka mengaji, dia suka faham agama Tuhan, dia suka mempelajari sunnah Nabi, dia mengikuti, dia buat, dia patuhi ning Allah Ta'ala nak ni. Fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah, dan mereka itu akan mendapat hidayah Allah Ta'ala. Ataupun mereka yang mendengar daripada ajaran Allah, daripada sunnah Nabi SAW, mereka pakat turut, pakat buat, pakat patibat. Allah Ta'ala kata orang yang sentiasa berada di dalam hidayah Allah Ta'ala. Dan kepentingan manusia ni, kehidupan dia di atas dunia ni, yang paling penting dalam ciwit dia, iaitu dia sentiasa berada di dalam hidayah Allah Ta'ala. Sebab itulah ayat ni nak menggambarkan kita selaku orang yang mendengar dan juga orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan kita bukanlah hanya sekadar mendengar sahaja. Dan orang yang dengar sahaja ni, dia tidak akan jaya dalam kehidupan dia. Dan berapa ramai pelajar-pelajar yang belajar di luar negeri. Dan kalau kita tengok orang mengaji lah, kalau tak tubik luar pun duduk dalam tak apa dah. Nah, tapi orang yang jaya sekali iaitu orang yang apabila dia mempelajari, dia memahami sesuatu perkara yang Allah Ta'ala suruh dia, dia patibat, dia buat, dan kehidupan dia tak akan mundur, dan juga kehidupan dia ni akan girah lebih pada orang lain. Ya, supaya juga dengan kita orang ngaji ni masjid ni. Dan pengajian ni tak nanti ngaji oleh kelas. Dan di masjid pun jadi dah. Sekiranya ilmu yang dia pelajari ilmu yang sahih, ilmu yang diberkati oleh Allah, dia ikuti, dia patibat, dia seru orang lain kata, dan ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab. Dan mereka itu Allah Ta'ala akan gelarkan seseorang hamba yang paling cerdik dan bijak di dalam mengatur kehidupan dia dunia dan juga akhirat. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, cuba kita tengok di dalam Al-Quran, kita mengkaji ataupun kita mendengar daripada ceramah-ceramah. Tok Khatib kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan setengah Tok Khatib baca selepas ataupun sebelum daripada dia nak wasiat kepada kita selaku umat Islam ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah lain, kadang-kala khutbah ni dia tak serupa, mengikut tajuk masing-masing. Ni kita nak ngundi ni lebih kurang tak sampai sebulan ataupun bulan depan ni akan bunyi lah orang kecek masalah politik. Dan kita orang Islam ni nak jadi orang bijak belah mana. Dan kita kalau orang bijak ni, dia tak nak bosan. Dengan sebab semua Islam mengajar kita ni jadi syumu belaka. Dan kita tak ada kena pelan, tak ada kena pening. Dan tak ada kena pergi kelabu dengan benda-benda yang tak sepatut kita terima ataupun sebagainya. Dan hak kita naknya,
Bakpo boleh Allah Ta'ala seru sama ayat ittaqullah. Dah di dalam surah lain Allah Ta'ala kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, bakpo kita ni hamba Allah Ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Quran, tapi apabila datangnya sesuatu masalah, sesuatu perkara, kita tak kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana manusia itu sendiri kufur dengan Allah Ta'ala, tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, tidak khabar kata dia menjadi seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehidupan dia semua ada di dalam katalog Quran. Dah sabit tu duk jadi pening, duk jadi tak faham, duk jadi gelecah dengan rai Islam oleh kerana manusia itu sendiri zalim diri dia, tinggal Quran dan juga tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita naknya seru ya Allah Ta'ala ni suruh takut sama ke dia. Oleh kerana takut kita manusia kepada Allah Ta'ala ni adalah disuruh oleh Allah Ta'ala sampai ke satu hayat kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Satu kerata ayat nak mengajar kita selaku umat manusia, hamba Allah Ta'ala, tak sewi-ciwi kita ni jadi pelang. Allah Ta'ala kata di dalam Quran dia, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Beberapa kerata ayat nak mengajar kita selaku hamba sedang pendengar yang dirahmati Allah. Sabit tu di sini ni keyakinan seseorang hamba kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam kembali kepada diri dia masing-masing. Dan kita orang mengaji, cuba kita menjadi manusia yang suka muhasabah diri. Kita cek tengok. Allah Ta'ala yang memberi sumber rezeki kepada kita selaku hamba. Kita kena yakin bab ni. Nah, manusia kalau dia tak yakin kata sekut samah yang Allah Ta'ala beri kepada dia, datangnya daripada Allah Ta'ala, manusia ni dia tidak akan maju dalam kehidupan dia. Kita kena tanam di dalam diri kita, di dalam hati kita, semua rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita di dalam dunia ni datangnya daripada Allah Ta'ala. Tak kira lah orang panggil kata siapa-siapa nak jamu kita makan, dan siapa-siapa nak tolong kita dalam satu pekerjaan, siapa-siapa nak ajak kita pergi kepada kebaikan, dan mereka itu hanya menyebab sahaja. Dan Allah Ta'ala yang menentukan kehidupan kita. Dan sekut samah yang kita boleh daripada saing kita, daripada caunai kita, rezeki itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memerhatikan sumber rezeki yang dia beri kepada kita. Sahabat tu kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala kata, innal ladzina yatluna kitaballah. Dah, kita hamba Allah Ta'ala sedang pendengar yang dirahmati Allah. Sesungguhnya mereka yang sentiasa membaca Quran, mengkaji Quran, menyelidik Quran, mengikuti Quran, ajaran yang ada dalam Quran, katalog yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa aqamus salah, Quran dengan semaya ni. Nah, kalau kita tengok supaya adik-beradik dah, dia tak boleh nak pisah dua ni. Orang kalau dia semaya saja, nah, dia tidak pernah mengkaji ajaran Allah Ta'ala, seolah-olah kehidupan dia ni gelonggong kosong, tak ada apa sekara. Dan tak ada, orang panggil kata tujuan dalam kehidupan dia dunia ni nak menuju kepada akhirat kurang. Dia kepahaman dia di dalam agama ni pun kurang. Cuba kita tengok di zaman kita lah ni ramai, berapa ramai manusia pakat dak seru ngaji Quran belaka. Oleh kerana sebelum daripada kita duduk dalam masa kita ni, orang ataupun masa pok kita lah misal kata, masa ayah kita tak pandai baca Quran. Dan masa saya duduk Malaysia kecil-kecil dulu, tak mengaji Quran. Dan kelik mari duk buah ke rumah kita, jaga nak dengar orang mengajar Quran. Dan siapa ke ahli keluarga kita, kita tak ada tengok orang lain, kita tengok ahli keluarga kita. Berapa ramai ataupun berapa orang hak mengaji Quran, tak ada. Dan saya, keluarga saya, dan keluarga belah lik mak, belah lik pok, kalau saya kaji sampai ke hari ni pun tak reti Quran.
Nah, selain daripada kita yang Allah Ta'ala wi hidayah, boleh pergi ngaji ni, boleh faham Quran, boleh ngaji Quran, reti Quran. Dah kita berasa kata nak bawa keluarga kita ni pun padai dah. Dah berat dah. Dah nak royak balah mana we masuk Quran. Kita tak ada arah nak mikir kadang-kadang. Bah lagu mana kita nak bawa umat kita nak bawa orang ahli kampung kita, di negeri kita. Jauhnya mereka daripada Quran. Sampai kita mikir nak buat balah mana we masuk Quran di dalam diri mereka ni payah. Dah Quran ni siapa-siapa baca dia tak jadi. Nah, pahala Allah Ta'ala bui. Cuma nak we faham Quran, nak jalan pasal Quran tu balah mana. Oleh kerana Nabi ni dia pelik sahabat dia. Jadi asyara mubasyirin bil jannah. Dia tak mati lagi tu orang jamin masuk syurga. Oleh kerana Quran di dalam dada dia. Nah, dia ada duit tapi duit dia guna betul dengan Quran. Ataupun orang yang tak ada duit, jalan ni kehidupan dia, kesabaran dia betul dengan kesabaran hak Quran ajar di dalam Quran. Kehidupan dia, nikah kahwin dia, makan minum dia betul dengan Quran yang Nabi ajar dia melalui kitab Allah. Sebab itu kita manusia ni apabila jauh kita umat kita di akhir zaman dengan Quran ni, dia jadi kucak kacir belaka. Dia hak mana gelap, hak mana kelabu, hak mana hitam, hak mana putih, dia tak tahu gapo sekarang. Dia ni orang panggil kata di masa kita, di zaman kita. Pada masa anak cucu kita dengan Quran, dia kita nak atur balah mana usapa kepada dia. Dia sedekah orang yang duduk peringkat atas pada kita ni tak sapa Quran ke dia. Dia kadang-kadang kita royak Quran dia suka mainnya. Nah, oleh kerana dia tidak ada di dalam diri dia hidayah Allah Ta'ala dan juga peraturan sistem hak pasal mari daripada Quran. Kalau kita tengok sahabat Nabi SAW ni, dia dengan Quran ni bergetar dahulu tu, dia kalau dengan kita zaman hari ni nak cari mana orang hak pasal kalau dengan Quran ni boleh membawa dia kepada jalan Allah dan juga jalan Nabi SAW. Innal ladzina yatluna kitaballah. Hamba Allah Ta'ala yang suka membaca Al-Quran, suka mengkaji Quran, suka mendengar ajaran yang datang daripada Quran, suka membuat halaqah-halaqah Quran. Wa aqamus salah, mereka faham apa yang terkandung di dalam Quran, mereka mendirikan semaya. Dia orang dia baca Quran, dia faham Quran, dia tak tinggal semaya. Sebab itulah di dalam doa Nabi Ibrahim, dalam surah Ibrahim tu, Nabi Ibrahim apabila dia letak anak bini dia di kota Mekah ni, yang pertamanya Rabbana liyuqimus salah. Nabi Ibrahim ni dia bijak. Dia bijak. Pertama kali dia minta dengan Allah Ta'ala untuk nak menjaga anak cucu dia, dan bini dia, anak dia daripada tempat yang tidak ada gapo sekarang. Dia menghadap ke kiblat, dia minta dengan Tuhan. Nabi ni kalau kita tengok minta gapo pun Allah Ta'ala beri belaka ke dia. Daripada tak ada makan, tak ada minum, tak ada barang pakai, tak ada kenderaan, dan air pun tak tahu kata nak ada ke tak. Dan di tempat yang kering kotor, nak gadis telaga pun tak boleh. Dia tak ada minta benda belah tu. Nabi Ibrahim ni nak kata dia wi pada kepada umat Islam ni. Yang pertamanya dia minta Rabbana liyuqimus salah. Allah Ta'ala, aku letak anak bini aku di satu tempat, tidak ada makan minum, tidak ada sumber orang panggil kata tanami ataupun telaga buruk pun tak ada. Nabi Ibrahim ni kalau kita kira dia mengadap Tuhan ni, dia boleh mengadu Tuhan. Tuhan, mu letak anak bini mu suruh aku mari letak anak bini aku di satu tempat ni. Meletak anak bini aku di satu tempat ni. Suruh Nabi dia pergi letak anak bini dia. Tapi buat apa mu tak cedek makan ni, minum ni, pakai ye.
Dia kalau di zaman hari tu uta tak apa dah. Di zaman kita lah ni kereta, mutu. Dia boleh mengadu dengan Tuhan. Dia moga Tuhan suruh dia letak anak bini dia di satu tempat yang tidak ada sumber makan. Tidak ada air, tidak ada tanami. Boleh dia nak mengadu Tuhan. Tapi bijaknya Nabi Ibrahim, kalau kita kaji di dalam surah Ibrahim ni, lepas pada tak anak bini dia di satu tempat yang tidak ada minuman dan juga makan ni, dia berdoa dengan Tuhan. Yang pertamanya, Rabbana liyuqimus shalah. Minta dengan Allah Ta'ala, hey ya Allah, menjagalah anak bini aku, semoga mereka menjadi orang yang menjaga semaya. Suruh jaga semaya. Sebab tu ayat Quran yang saya baca kata, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Selepas daripada kita mengaji Quran, kita dengar Quran, dan kita mentadabburi Quran, dan kita kaji pelajari atau pengajian di dalam Quran, dia kita kena semaya. Dia oleh kerana semaya ni satu tuntutan di dalam agama Islam yang paling mula-mula sekali. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim pun, sebelum daripada nak minta rezeki, nak minta makan minum, nak minta orang kasih kepada tempat, dan nak orang mari lalu tengok ada orang sini weh. Dan we kata dia lalu sekali nak lalu pula. Sebab tu di dalam surah Ibrahim dia kata kan, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lepas pada haymu ya Allah, apabila aku letak aku fak, aku minta menjaga anak bini aku ni dengan apa? Liyuqimus shalah. Menjadikanlah mereka supaya mereka ni menjaga semaya. We jadi orang ahli semaya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Daripada tidak ada gapo sekarang, tidak ada umat manusia sikit abuk kecuali bini dia dengan anak dia, menjadikanlah siapa-siapa lalu ke kawasan ni, mutane di dalam hati mereka we kasih kepada tempat ni. Sebab itulah ni orang pakak nak pergi buat umrah belaka Mekah. Orang nak pergi buat haji belaka Mekah. Kadang-kadang orang duit tak ada pun pergi sekali, kelik nak pergi pula. Orang tanya kata baru ni, gidah apa nak pergi pula, duit ada ke tak? Tak apa, duit tak sebesar kita cari. Janji boleh pergi pula. Oleh kerana berkatnya doa Nabi Ibrahim, Tuhan terima doa dia. Apabila jaga semaya, manusia lalu di tempat sebelum daripada ni tak ada gapo sekarang, tanah di dalam hati manusia jadi kasih kepada tempat hak Nabi Ibrahim doa. Daripada tak ada gapo sekarang, orang lalu, orang pergi buat umrah, orang pergi buat haji, kasih kepada tempat tu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kita tengok kanton. Kita nak haji orang laba ni, dia kena turut pasal jalan sunnah gini. Kita pergi guna jalan pasal orang lain pasal tak yakin ni. Jadi kita jadi orang rugi. Kadang-kadang orang rugi kita 100 kok, kita kelancar dia siapa kita tinggal agama Allah Ta'ala bukan dia. Kita tak gamuk dengan saing kita, dengan orang kampung kita, dia rugi kita sikit banyak, tapi kita murka dengan Allah Ta'ala, kita pilih dia lagi tinggal Allah Ta'ala. Orang ni orang yang rugi sekali. Mati ni sekali sore ya. Kita nak takut ke gapo? Kita mati, dia mati, dunia ni dia tak ada tempat kekal. Akhiratlah tempat kekal. Kita manusia kalau kita faham agama Allah Ta'ala, kita tak takut mati. Sebab itulah Nabi kata umat dia akhir zaman seperti buih di laut. Ramah, tapi tepus sama diri pun pecah. Buih ni dia tak ada gapo sekarang. Dia orang panggil terbagai tak gagah. Nabi satu contoh kepada umat akhir zaman ni, kita jangan jadi seperti buih yang ramah bilengnya di laut, tapi kalau tepuh pun dia akan hancur. Kita menjadi manusia bilengnya yang sikit, tapi kita menjadi seperti dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi dengan orang beribu-ribu. Kadang-kadang kita tengok sahabat 200-300 yang pergi dengan orang beribu-ribu benar dia. Daripada bilengnya yang sikit tapi gagah. Cuma kalau kita tengok umat akhir zaman ni bilangnya yang ramah. Tapi kalau nak kita pergi dulu, tak ada kena ajak dulu. Gelongor tak boleh nak pergi. Sebab tak faham rabuk Islam. Kemati ni takut, sebab tu Nabi dia bosan. Umat akhir zaman ni duduk bimbing takut, kasih kepada dunia, takut kepada mati. Ning satu penyakit yang paling besar dari kalangan umat Islam. Kasih kepada dunia, takut kepada mati. Seperti saya rakyat saning, sikit sebanyak yang kita boleh, kita kena tinggal agama Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita jong lagi kita kelencer kepada orang sore, kita tak pilih
jalan hak pasal Tuhan suruh, hak pasal Nabi suruh. Sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadilah kita manusia yang bijak. Jadilah kita manusia yang laba dunia dan juga laba akhirat. Dah hak saya naknya, nak ayat kata bilangnya yang sikit, tapi kalau dia kukuh, dah dalam diri dia, dalam hati dia kemah, dah hidup dia akan laba dunia dan juga akhirat. Sekut sama dia kena yakin kata Allah Ta'ala wi rezeki ke dia. Jalannya dia kena yakin kata Allah Ta'ala yang menentukan. Dah kehidupan dia, nak jadi orang kedabel, nak jadi orang besar, nak jadi orang kaya, nak jadi orang sesuk, Allah Ta'ala yang memilih dia menjadi seseorang hamba, mengikut yang Allah Ta'ala kehendak. Hak kita naknya kita doa ya. Daripada tak ada, cuba kita tengok Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Nah, lepas pada tak ada gapo sekara, jaga semaya dah. Orang pakak mari, pakak saya ke tempat. Dah, pakak mari duk beripun ramai-ramai. Daripada tak ada orang jadi orang ramai. Daripada tak ada kampung jadi sebuah kampung. Dah, supaya kota Mekah tu lah. Daripada kecil jadi besar. Daripada masjid teluh orang, dua, tiga orang jadi berjuta-juta orang boleh semaya di sebuah masjid. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah Ta'ala, mengkurniakanlah sumber rezeki kepada mereka. Ni dia baru minta. Nak boleh rezeki Allah Ta'ala ni kena jadi orang berjuruh dulu. Oleh kerana orang ni Allah Ta'ala wi mata rezeki ke dia. Supaya kita learning, sama ada Islam bukan Islam, sama ada berjuruh tak berjuruh, boleh makan sepatu. Allah Ta'ala wi semata. Tapi hak kita naknya, sebelum daripada kita makan, kita reti kata gapo hak kita nak makan. Sebelum daripada kita terima duit pitih sekut sama, kita reti kata duit tu boleh ke tak boleh, cuci ke tak cuci. Kita tengok lagi. Tapi tu Nabi Ibrahim belum pandai nak wi makan, nak wi sumber rezeki, wi jadi orang pahas maya dulu. Yang kedua, tanah di dalam diri mereka menjadi orang yang cinta kepada tempat dan juga sesama kaum dia, sesama orang di dalam satu kampung. Kita pergi lagi. Warzuqhum minas samarat la'allahum tashkurun. Ataupun la'allahum yashkurun. Ada bosannya manusia boleh tu boleh ni jadi ga tu jadi ga ni, tidak menjadi manusia yang bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kita tak sih pasal syukur dengan sama orang ni, kita tak sih. Kita nak manusia yang bersyukur dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia khabar kata sayang dia hari ni ajak dia pergi makan, beri duit ke dia, pitih ke dia, tapi orang ataupun benda yang pertama dia kena syukur, iaitu dia mensyukuri nikmat pemberian Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh terluput dengan Allah Ta'ala. Barulah kita pergi kepada orang yang memberi kepada kita. Sebab dialah datangnya rezeki Allah Ta'ala. Wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum. Lepas pada tu Allah Ta'ala kata orang wahai baca Quran, orang wahai mengaji Quran, orang wahai mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, orang yang menjaga semaya, menjadi ahli salah. Wa anfiqu mimma razaqnahum. Dia kena khabar kata daripada sumber rezeki yang Allah Ta'ala wi ke dia. Allah Ta'ala jaga dia dengan sumber rezeki. Dia boleh pakai kereta, ada kerja, ada anak. Pagi-pagi boleh makan. Tengah hari boleh makan, malam boleh makan, boleh bui kat orang kata. Hak tu Allah Ta'ala naknya. Wa anfiqu mimma razaqnahum. Hai Allah Ta'ala, kamu jangan lupa membelanjakan harta kamu daripada sumber rezeki yang Allah Ta'ala bui. Hak ni hak penting. Daripada kita boleh, kita faham, kita kena bagi kat orang. Kita boleh ilmu, kita kena bagi dengan saing kita. Kadang-kadang ada di antara dua saing ni ataupun duk saing sekali ni, kadang-kadang hak ni faham, hak ni tak faham, tapi hak faham dia tak royak kepada orang tak faham. Dia tak leh juga tu. Dia rezeki juga tu. Kita boleh mengaji barang sahih ni satu rezeki pemberian Allah Ta'ala. Bahawa kita boleh dah kita faham sorang dah. Dan kita kena bagi kepada saing kita hak tak faham. Nak bahas, nak balas lagi. Dan mungkin kita saing. Kalau kita tak saing, kita tak balas dulu. Dan kita duduk dengan saing kita nak bahas, nak tekan, nak balas lagi. Dan mungkin kita saing. Kuk mana pun kawan saya ke demo. Demo kalau demo nak duduk dengan jalan demo ni, kita bahas dulu. Kalau kena demo, kawan turut demo. Tapi kalau kena kawan, demo kena turut kawan. Kita kaca teban duk saing ni, setengah orang dia kata kena. Kawan malah royak, anak mau royak balas.
Dia tak kena cara tu. Dah hidayat ni datang daripada Allah Taala, kita sapa saja ya. Dah kita kecek saja ya, kita bincang dulu. Dah we demo peheh dulu, nak terima duk demo. Tapi tanya kata kita orang Allah Taala wi sumber rezeki, peheh sahih ni, biasa royak dak lagi dia. Kalau tak biasa royak terah dulu. Dah jangan royak atau malah royak lama balah tak leh. Dah kalau tidak nabi tak kena pekang tak demo. Dah kalau nabi jadi rasul, dah Allah Taala suruh pergi royak. Kalau royak gak demo teruk kita. Dah kalau royak demo mak kita, tak ada Islam di zaman kita ni. Dah sahabat nabi pakat duk pergi. Dah kadang-kadang dengan adik-beradik pergi dalam satu tempat. Oleh kerana apa? Royak suruh peheh tak sepeheh. Lawe pula tu. Dah siapa tahap lawe pergi ke pergi. Tak nanti sai kadang-kadang anak ngapok pergi dalam medan pergi. Oleh kerana apa? Pok tak seturut anak. Dah anak royak agama balah ni kena turut gini gitu gini. Nah, tapi tak seturut. Lawe. Dah tapi zaman kita ni tak ada apa gitu. Dah sekadar hanya kita menyampai, dah kita bersaing, kita kena royak. Sebab itulah sumber rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sama ada duit pitih, sama ada ilmu pengetahuan, tak kira kita kena beroyak kat orang. Kita kena bagi, jadi boroh gitu. Dah, kita jadi orang bijak lah. Nah, jangan dikira royak tepi orang ramai. Nah, kita cari satu majlis, nah, orang panggil jadi khususi, seorang sama seorang kau kita royak. Jangan lepas kita daripada pemberian Allah Ta'ala kepada kita daripada ilmu yang sahih. Dan ataupun harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita membelanjakan ke atas jalan Allah Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dah kalimah sirra dan juga alaniyah. Di dalam bahasa Arab ni, cuba kita tengok, kita ngaji dah ni dah. Dah sirra ni satu kalimah orang panggil hak pasal senyap-senyap. Dah. Allah Ta'ala kata, belanjakanlah harta kamu ke jalan Allah Ta'ala secara senyap-senyap. Dan ni Allah Ta'ala ajar kita ni. Kalau kita tengok hadis Nabi dan juga ayat Quran, ajar hamba Allah Ta'ala dan juga umat Nabi ni, comel dia ajar. Dia ajar balah mana? Hei hamba Allah Ta'ala yang nak membelanjakan harta dia. Belanja balah mana? Cara heboh-heboh ke? Royak kok orang belakang ke? Ataupun jaman lalu ni jaman IC, aku cuk, gi situ, gi sini. Dah aku wigo tu, wigo ni. Islam ajar balah tu ke? Tak. Dah hak Islam ajar, hak nak pesen sahihnya. Hak pesen paling dekat, paling kenanya. Sirra. Dah, cara senyap-senyap. Dah, laila wa nahara. Dalam ayat lain. Mu belanja ke harta kamu, laila wa nahara. Malam dulu baru siap. Malam ni kalau kita gambar, satu ketika, satu masa yang gelap. Dah, tidak ada cahaya, tidak ada pelita. Nak ayat kata kalau kita bui, sedekah kita pada tengah malam ni, kadang-kadang orang tak gari kata siapa orang bui. Dah. Ataupun Nabi kata di dalam hadis dia, mu nak bui, tangan kanan bui, tangan kiri tak tahu. Ni ajar belaka ni. Cuba kita guna tengok. Kalau kita pakai, kita tidak menjadi orang yang rugi. Sama ada dunia dan juga akhirat. Dan di atas kita, kalau kita nak pakai jadi kena cara kehidupan kita. Dah. Allah Ta'ala ajar sirra mari dulu. Nak menjadi orang yang membelanjakan harta dia, kena jadi senyap-senyap dulu. Jaga daripada perasaan ria, dah. Jaga daripada perasaan yang tidak ikhlas, jaga daripada perasaan takabur, dah. Jaga daripada perasaan hasad deki. Dah, orang pakak kelih belakang, oh dia ni jadi weh. Dah. Kok tu dia bui, kok ni dia bui. Dia nak cok ke? Kadang-kadang orang hak tak duduk sekali pun boleh tahu dalam IG dia, dalam Facebook dia. Dah duk gemar gitu, gemar gini. Comel tak? Kita malah nak kecek ada comel tak comel. Sebut kata bui ni comel semata. Tapi kena tak dengan Allah Ta'ala ajar. Dia kalau kena comel, hak duk bimbang takut tak kena. Dah Allah Ta'ala kata suruh senyap-senyap dulu. Dah hasuh hati kita, jaga daripada keikhlasan kita ni jadi senyap-senyap. Dah. Wak mari kalimah sirra daripada kalimah alaniyah. Alaniyah ni cara zahir. Tu ajar dak? Ajar. Selepas daripada mana? Selepas daripada kita ni beri pasal senyap-senyap. Ni pasal kita mengaji. Sebab tu Nabi ajar dak? Ajar. Ajar balah mana? Beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Nah, sebab tu di sini kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, kita selaku hamba Allah Ta'ala umat Nabi SAW mengaji Quran. Dah kita mendalami Quran. Ni kita pakat duk tengok balah mana Allah Ta'ala ajar hamba dia di dalam Quran. Kita nak menjadi manusia yang laba dunia dan juga laba akhirat,
Kita menjadi manusia yang membaca Quran, mengkaji Quran. Kita menjadi manusia yang menjaga semaya. Kita menjadi manusia yang suka membelanja harta. Balah mana? Sirra. Kita wui secara senyap-senyap. Kita wui orang tak tahu. Kita menjaga daripada perasaan ria, takabur dan juga menzahir, gemar orang pakat puji kita. Cuba kita guna tengok. Klik lap yang Allah Ta'ala mengajar kita selaku hamba. Nescaya kita akan hidup kita seni. Rezeki akan datang berlimpah. Siapa kita pun tak khabar kata, mari di mana rezeki ni. Buisa mari 10. Ni kita kena yakin. Kalau kecek bak ayat lain, bak ayat sedekah ni, dia banyak lagi. Tapi kita naknya pada pagi ni, cuba kita guna Quran dan juga hadis di dalam hidup kita. Di dalam ciwit kita. Kita nak jaya dengan kehidupan kita balah mana melalui Quran dan juga hadis. Pagi ni kita kena faham kata, bagi sesiapa yang tidak pernah membelanjakan harta dia, kita belanja harta kita. Nak belanja balah mana, Quran ajar kita cara senyap-senyap dulu. Hasuh hati kita. Sirra wa alaniyah. Selepas pada kita senyap-senyap, kita berasa kata tak apa dah. Perbuatan kita ni kita buat balah mana pun, kita berasa kata kita ni tidak ada perasaan pasal tak ikhlas. Cuma kita ni apabila kita jadi jaya dah pasal siri kita tu, senyap-senyap kita nak jadi kedua pada orang lain pula. Orang yang tak biasa bui tu turut katik. Bui katik, padu katik, barulah kita menzahir. Kita prekat kata balah ning. Kita orang Islam kena gining. Khususnya orang yang ada zakat, biasa menego tu. Zakat ni dia wajib. Sabit tu bagi dia wajib, dia tak akan jadi ikut dia. Dia nak netes dah. Cuba kita beza tengok. Sunat dengan wajib dia tak serupa. Kalau bagi sunat ni, kalau dia bui nak cari jadi zahir tu, dia nampak kata pelik selalu dah. Tapi kalau bagi wajib ni, kita ke rumah dia kata, orang kaya. Mu kena wi zakat, tak sah. Dia jadi ikut wajib kan, dia tak sah selalu. Sabit tu orang kalau dia wi zakat pasal menego ni, dia zahir tak apa. Dia tulis nama tak apa lagi. Dia royak kata aku ni orang menego, duk nego goni bubuh nama, ni zakat aku 200,000 pada tahun ni. Tak apa. Dengan sebab dia bagi wajib. Kok mana pun dia kena bui. Bahkan dia kena berzahir pasal dia bui tu. Wi kata orang tengok kata dia ni keluar zakat. Sabit dia nego maju. Sabit dia nego tu hari rezeki ke dia. Ni orang panggil bak zahir pula. Cuba kita tengok molek. Sabit tu kita nak jadi orang bijak pandai ni, kita kaji dan agama Allah Ta'ala melalui Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan selepas pada Allah Ta'ala ajar kita cara senyap-senyap, dan lepas tu kita menzahirkan untuk menjadi kedua pada orang lain, yarju natijaratan lan tabur. Dan mereka ini akan mendapat ganjaran pahala sumber rezeki Allah Ta'ala wi ke dia. Ulama kata siapa dia mati duduk di dalam kubur pun duk sapa lagi jariah dia. Dia mati dah, duduk dalam kubur dah. Tapi Allah Ta'ala hantar ke dia. Dan satu perniagaan dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tak rugi dunia dan juga akhirat, iaitu mereka yang mengikuti ajaran Allah Ta'ala melalui Quran dia, dan juga sunnah Nabi SAW. Mati dah pun, Allah Ta'ala masih lagi menghantar ganjaran pahala kepada dia di dalam kubur. Dan insya-Allah supaya kita menjadi manusia yang bijak, manusia yang sentiasa memilih Al-Quran dan juga sunnah. Bukan kerana secuping ataupun sekerak perkara yang Allah Ta'ala wi kemewahan di dalam dunia ni. Kita hidup sejar 2 jar dengan dia, kita tinggal dengan barang hak pasal kita nak duduk selama-lamanya. Kita jangan jadi manusia yang rugi balah tu. Kita menjadi manusia yang sentiasa memilih Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sekadar inilah di dalam pengajian kita pada pagi ni. Semoga kita menjadi manusia yang berada di dalam hidayah Allah Ta'ala dan juga manusia yang bijak dalam mempelajari agama Allah Ta'ala iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.